Pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961. Idea ini telah mendapat sokongan daripada majoriti ahli Dewan. Hari ini membolehkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menggerakkan usaha pembentukan Malaysia. Antara cara yang dilakukan ialah: yang pertama, siri lawatan. Pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Tujuan beliau adalah untuk meninjau dan bertemu pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Seterusnya, pada Ogos 1962, Kerajaan PTM atur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Pada tarikh tersebut juga, Datu Bandar Abang Haji Mustafa, Donald Stephens, Temenggung juga Anak Baring dan Datu Mustafa Datu Harun meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Pada November 1962 pula, lawatan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Sabah. Dan yang terakhir, lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Lawatan ini menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Usaha kedua ialah Jawatan Setiakawan Malaysia atau dikenali sebagai JSKM. JSKM terdiri daripada wakil pemimpin daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. JSKM dipengerusikan oleh Donald Stephens. JSKM ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Mesyuarat JSKM telah diadakan 4 kali, iaitu di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Tujuan penubuhan JSKM adalah untuk meyakinkan penduduk Sabah Sarawak tentang pembentukan Malaysia, menyediakan ruang perbincangan bagi dapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Yang ketiga, mengumpul pandangan tentang pembentukan Malaysia. Yang keempat, sebar maklumat berkaitan pembentukan Malaysia. Dan yang terakhir adalah untuk memupuk aktiviti penghebahan dan mempercayai pembentukan Malaysia. Dalam mesyuarat kedua, JSKM telah mengambil keputusan menyokong rancangan Malaysia. Jawatan kuasa ini memainkan peranan penting dalam memberikan kefahaman kepada pemimpin tempatan dan mendapatkan sokongan bagi pembentukan Malaysia. Yang ketiga, referendum Singapura. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura. Rundingan ini telah berlaku pada Ogos 1962 hingga September 1962. Hasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia adalah tujuan utama referendum Singapura ini. Satu referendum diadakan di Singapura pada awal September 1962 untuk menyatakan bentuk pilihan Singapura sertai Malaysia. Yang kedua, keputusan referendum, rakyat Singapura bersetuju bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan Kerajaan Singapura dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang keempat ialah Rundingan London. Rundingan ini telah berlaku pada November 1961. Rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk Sabah dan Sarawak. Maksudnya dekat sini, Persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan British, diorang membincangkan idea-idea yang melibatkan suruhanjaya. Lepas tu suruhanjaya ni function dia nak tengok reaksi penduduk Sabah Sarawak, sebab dia nak tahu Sabah Sarawak ni okey ke tak untuk masuk ke dalam Malaysia melalui syarat-syarat yang diorang dah tetapkan. Dan usaha yang terakhir ialah Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada Januari 1962. Mengandungi wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Dipengerusikan oleh Lord Kobot
Dan ahli-ahli terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Muhammad Ghazali Syafi'i, Wang Pao Ni. Melawat 35 pusat lawatan, 20 Sarawak, 15 Sabah. So, menjelang Jun 1962, Suruhanjaya Cobalt menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Antara laporan tersebut termasuklah menyatakan 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Maksudnya ada juga yang tak sokong pembentukan Malaysia, tapi lebih dari separuh dia sokong pembentukan Malaysia. Dan dia menyyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas Perlembagaan Persekutuan yang baharu. Maksudnya yang diorang dah bincang sebelum ni, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu punya 1957, diorang kena buat, dia jadikan base kepada undang-undang yang baharu. Maksudnya berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, diorang boleh buat Perlembagaan Persekutuan yang baharu, tapi kena ikut yang lama. Macam gitu. Lepas tu yang ketiga, mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberikan kepada Sabah dan Sarawak yang tidak boleh dipinda atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Maksudnya Sabah dan Sarawak ni diorang ada kuasa diorang sendiri. So Kerajaan Persekutuan tak boleh masuk campur dengan hak diorang. Itu dah dilanggar diorang punya kuasa. So diorang tak boleh langgar kuasa tu. Okay, next, pada Ogos 1962, Kerajaan British dengan Persekutuan Tanah Melayu diorang umumkan ada tertubuhnya Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai Jawatan Kuasa Antara Kerajaan yang dipendekkan sebagai JAK. Lepas tu, wakil jawatan kuasa ni ialah Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Lepas tu, JAK ni function dia adalah untuk menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Okey, lepas tu yang jawatan kuasa ni siapa jadi pengerusi? Pengerusi dia ialah Lord Londoney, Menteri Tanah Jajahan. Timbalan dia Tun Abdul Razak Hussein. Lepas tu wakil Sarawak ialah Ketua Setiausaha Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datu Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Barieng, Pengarah Montegrai, Ling Beng Siu dan Chia Chin Sin. Wakil Sabah pula dia ada Ketua Setiausaha Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datu Mustafa Datu Harun, Donald Stephens dan Ku Siak Chiu. Lepas tu, JAK ni dia ada 5 jawatan kuasa kecil. Yang pertama, perlembagaan. Yang kedua, kewangan. Yang ketiga, perkhidmatan awam. Yang keempat, perundangan dan kehakiman. Yang kelima, organisasi jabatan. Function jawatan kuasa ni adalah untuk mengadakan mesyuarat pertama di Jeselton, Kota Kinabalu, Sabah pada 30 Ogos 1962. Mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur pada 18 hingga 20 September 1962. So, jawatan kuasa yang diorang dah ciptakan ni, dia usulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Maksudnya, apa yang diorang dah bincangkan ni, 18 usul Sarawak, 20 perkara Sabah, diorang kena masukkan dekat Perlembagaan Persekutuan. So kalau diorang nak buat undang-undang baru, diorang kena ikut asas Perlembagaan Persekutuan tu lah. So baru undang-undang baru tu boleh diterima. Apa function dia? Sebab nak jamin kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Lepas tu apa pula teras utama dia? Teras utama dia ialah Islam ialah agama Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Maksudnya agama persekutuan, maksudnya kita pakai undang-undang Islam. Walaupun orang tu bukan Islam, diorang still kena ikut undang-undang Islam. Bukan bermaksud diorang tak boleh beragama sendiri, boleh. Cuma undang-undang yang dipakai oleh negara adalah Islam. Tapi Sarawak dengan Sabah dikecualikan daripada undang-undang Islam tu. Lepas tu yang kedua, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Maksudnya bahasa Melayu ni dekat Persekutuan Malaysia
dia still bahasa rasmi. Tapi bahasa Inggeris dekat Sarawak dengan Sabah pun dia jadi bahasa rasmi. Maksudnya dekat Sarawak dengan dekat Sabah, diorang ada dua bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Maksudnya diorang ni ada hak untuk buat diorang punya sistem pendidikan yang sendiri. Asalkan tak ada pindaan, maksudnya tak ada yang mengubah peraturan tersebut. Maksudnya diorang ada hak untuk buat sistem pendidikan diorang sendiri. Diorang bukan bawah kita punya kerajaan persekutuan. Next, dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Maksudnya kerusi ni apa? Maksudnya kerusi ni berapa banyak wakil yang ada dalam parlimen. Maksudnya wakil dalam Sarawak diorang kena letak 24 orang. Lepas tu 16 Sabah, 15 Singapura. Selebihnya milik siapa? Selebihnya milik Persekutuan Malaysia. Lepas tu yang terakhir, kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan persekutuan, tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. Maksudnya ni sama juga, diorang ada diorang punya keistimewaan sendiri, iaitu diorang boleh kendalikan hal ehwal imigresen diorang. Kalau kita kena termasuk sekali dengan kerajaan persekutuan. Sarawak dengan Sabah diorang ada kuasa diorang sendiri untuk hal ehwal imigresen.